InsyaAllah boleh dekat-dekat sikit. InsyaAllah dekat-dekat kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah yang sekian lama juga ditinggalkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Talqin jemaah. Di bawah tajuk kecil talqin berjemaah, tajuk besarnya berbai'ah, berjanji setia. Di sini masuk kepada hadis yang menjelaskan kepada kita tentang para sahabat talqin dengan Nabi secara berjemaah, ataupun Nabi mentalqinkan para sahabat secara berjemaah, secara ramai-ramai. Ini hadis yang jelas disebut oleh Rasulullah SAW. Di mana bila kita belajar hadis-hadis yang begini, cukup risau golongan-golongan Wahabi, kerana kita mampu memperjuangkan ataupun mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah seperti mana yang digariskan oleh ahli sunnah. Itulah pun dapat di mana ya? An Ya'la bin Shaddad qala, daripada Ya'la bin Shaddad katanya, haddatsani Abi Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Bapaku Shaddad bin Aus. Nak mudah faham, Abu Shaddad bin Aus tu, Abu tu tukar kepada bapa, ya. Bapa kepada Shaddad bin Aus. Ataupun kita tulis, bapaku Shaddad bin Aus telah menceritakan kepadaku. Apa maksud hadis ini awal-awal? Cerita dia Ya'la bin Shaddad cerita. Dia bagi tahu ayah aku, ayah dia Shaddad lah, sebab dia Ya'la bin Shaddad. Ayah aku Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ayah dia sahabat. Cerita. Masa dia cerita tu, wa Ubadah ibn Samit hadirun yusaddiqahu. Masa dia cerita, Ubadah bin Samit hadir dalam majlis tersebut dan membenarkan cerita Shaddad tadi. Qala, dia berkata, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal fikum gharib? Adakah di kalangan kamu orang asing? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksudkan orang yang asing ini? Ahli kitab. Terdiri daripada golongan Yahudi dan juga Nasrani. Tengah duduk ramai-ramai di kalangan para sahabat Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam buka mulut, Nabi bercakap, hal fikum gharib? Kata Nabi, adakah di kalangan kamu ini ahli kitab yang beramal dengan kitab Taurat dan juga Injil, tetapi beriman kepada Nabi Musa, tetap juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Nabi tanya. Faqulna, maka para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tak ada wahai Rasulullah, semua kami orang Islam. Fa amara bi ghalqil bab. Bila sahabat jawab begitu, Nabi pun minta sahabat tutup pintu. Tahulah kita bahawa sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam satu tempat yang tertutup. Bila tutup bilik tadi, orang lain tak boleh dengar, tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab Nabi minta supaya tutup pintu. Fa amara bi ghalqil bab. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, irfa'u aydiyakum. Angkatlah kedua tangan kamu. Nabi kata, faqulu la ilaha illallah. Nabi suruh angkat tangan, Nabi suruh sebut la ilaha illallah. Nabi suruh siapa? Para sahabat. Fa rafa'na aydiyana. Maka sahabat kata, kami pun ramai-ramai angkat tangan kami begini. Buat begini. Bukan satu Malaysia. La ilaha illallah. Satu Malaysia pun boleh. Satu Sabah pun boleh. Tapi asalnya la ilaha illallah, ya. Bila orang Islam angkat tangan begini, ini tandanya ucapan la ilaha illallah, tanda ucapan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Irfa'u aydiyakum, kata Nabi, angkatlah tangan kamu, faqulu la ilaha illallah, maka sebutlah la ilaha illallah. Farafa'na aydiyana wa qulna, lalu kami semua mengangkat tangan dan kami sebut la ilaha illallah. Selepas para sahabat sebut begitu, thumma qala sallallahu alaihi wasallam, apa pula respon daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Responnya Nabi sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma innaka ba'athani bihadhil kalimah, ya Allah, sesungguhnya engkau utuskan aku dengan kalimah ini. Kalimah apa? Kalimah la ilaha illallah yang Nabi baca tadi, yang Nabi suruh para sahabat angkat tangan tadi. Wa amartani biha, dan engkau suruh aku dengan kalimah ini. Suruh Nabi menyebarkan risalahnya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adtani 'alaihal jannah, dan engkau menjanjikan aku dengan sebut kalimah ini akan dapat masuk syurga. Besarnya kalimah la ilaha illallah. Wa innaka la tukhliful mi'ad, dan Nabi kata lagi, sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sambung lagi, ala abshiru, ingatlah, abshiru, khabarkanlah berita gembira, bagi tahulah kawan-kawan kamu ini adalah berita gembira. Fa innallaha qad ghafara lakum, sesungguhnya Allah telah mengampuni kamu. Sebab apa? Sebab para sahabat berada bersama Nabi, kemudian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tengok sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Syekh nak bagi tahu kepada kita bahawa sahabat ditalqinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimah la ilaha illallah. Nak tanya, sahabat tak pandai kau baca kalimah la ilaha illallah? Bila masuk Islam, umat Islam diajar syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua orang tahu. Bila masuk saja Islam, sahabat diajar dua kalimah syahadah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sahabat masuk Islam, Nabi buat lagi begini. Mana dalil kata tak boleh talqin? Bila ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama tarikat buat sesuatu, talqinkan kalimah la ilaha illallah kepada anak muridnya, ramai golongan-golongan yang tidak faham mempertikaikan. Dari sekarang ini kita baca satu-satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana cacat celah apa yang dilakukan oleh ulama-ulama. Itu maksudnya, kalau sekiranya kita kurang ilmu pengetahuan, apa yang dibuat oleh alim ulama, kita pakai. Sebab mereka ni alim ulama, ahli sunnah. Mereka ada dalil, mereka ada hujah. Tetapi takkanlah semua yang mereka buat itu mereka mau baca ayat Quran, mau baca hadis, mau sebut pendapat ulama kepada kita. Sebab itulah tabi'in, bila dia bergaul dengan sahabat, dia tak tahu, dia akan tanya para sahabat tadi. Tabi'in bila bergaul dengan tabi'in, mana yang mereka tak tahu, mereka akan tanya, mereka akan rujuk sahabat yang lebih tahu. Walaupun pendapat sahabat A ataupun tabi'i A bercanggah dengan sahabat B, dengan tabi'in B, tabi'in maupun tabi'in yang tanya ini tidak berselisih pendapat sehingga kan mengatakan A sesat ataupun B sesat. Tidak. Ini adab para sahabat. Bacalah sejarah manapun, bacalah kitab fiqh manapun, kita akan mendapati beberapa sahabat yang semuanya dikenali sebagai sahabat yang besar di dalam Islam, pendapat mereka kadang-kadang ada yang tidak sama. Pendapat Ibnu Abbas kadang-kadang lain dengan pendapat Aisyah. Bukan bermaksud Ibnu Abbas salah, Aisyah betul, ataupun sebaliknya. Kemungkinan dua-dua betul. Kenapa? Kerana bersama Ibnu Abbas Nabi bagi tahu begini. Mengikut situasi. Bersama Aisyah Nabi bagi tahu begini. Tengok
dua-dua sahabat semuanya betul. Jadi kalau ada pendapat ulama, ada dalilnya, tanpa menjadikan ilmu ini sebagai satu batu loncatan untuk kepentingan tertentu, insya Allah ilmunya akan jadi ilmu yang betul. Tapi kadang-kadang masalahnya ilmu satu dikasih sembunyi, satu dihuraikan dengan panjang lebar. Ini akan merosakkan masyarakat. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kalau nak bagi tahu dalil, bagi tahu dua-dua. Ini kata begini, ini kata begini. Baru orang tidak keliru. Ini suasana ini ramai di kalangan orang yang rasa diri macam hebat, tetapi bila kupas ilmu-ilmu agama, kupas sebelah tajuk saja. Seolah-olah kalau cakap tak boleh, sampai buat sesuatu ini menyebabkan masuk neraka. Yang sebelah pihak pula kupas. Kalau kau buat, kau akan masuk syurga. Yang kita orang awam ni bingung. Ustaz A kata masuk syurga buat ini, Ustaz B kata masuk neraka. Mana satu Ustaz yang betul? Kalau kita bagi tahu dua-dua pendapat ulama, kemudian kalau ada pendapat yang lebih kuat, bagi tahu pendapat yang lebih kuat. Mana-mana ahli jemaah nak beramal tidak menjadi masalah. Sebab sekiranya mereka dah tahu dua-dua dalil, lepas tu kita bagi tahu pula yang kuat, kita orang Islam sepatutnya ambil yang mana? Kalau kita nak beramal dengan takwa, kita ambil pendapat yang lebih rajih di sisi ulama. Kalau iman kita lemah, kita ambil pendapat yang agak lemah dalam situasi-situasi tertentu. Jadi tidak mengelirukan masyarakat. Itu adalah yang lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talqin individu. Sebelum kita masuk kepada talqin individu, saya diajar oleh buku saya, bila baca hadis ini, kita angkat tangan kita satu. Kita angkat ramai-ramai, kemudian kita sebut La ilaha illallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah. Janji setia kita. Sebab itu dalam tasyahud juga kita letak tangan kita begini, kita angkat. Itu adalah sunnah Nabi. Ada dua cara dalam tasyahud. Dua cara seperti mana yang saya tahu, kita letak tangan begini. Satu seumpama huruf V, yang lain itu 3. Begini kita letak atas kepala lutut kita. Ujung jari ini sama dengan kepala lutut. Kalau ini kepala lutut, kita letak begini. Sama kan? Jangan kita kasih lebih. Bukan sunnah. Dari segi batal tidak batal. Ataupun yang letak begini. Maknanya lutut kita di depan, ujung jari kita di sini. Sunnahnya letak begini. Steady ya. Lepas tu satu cara lagi letak begini. Ibu jari dikasih rapat dengan jari tengah macam bulat. Kemudian ini letak begini. Boleh juga. Ini setakat yang saya dapat. Dua ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang gerak-gerak itu, ada juga pendapat ulama dan ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang bergerak-bergerak gini bukan mazhab Syafi'i. Kita orang biasa ni ikut ulama lah. Ya, senang. Kalau kita belajar mazhab Hanafi, kita buat begini pun kita ikut mazhab Hanafi. Kalau betul pun imam kita dapat 2 pahala. Kalau salah pun dia dapat 1 pahala. Ijtihad dia bagus. Ini diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi masalah sekarang ini, bila buat begini, kenapa kau tak buat? Tak betul bahawa kau ni sembahyang. Kalau tak buat begini, Nabi buat begini. Yang buat begini pula, salah baik. Kau gerak-gerak, kasih gerak-gerak. Kasih pusing-pusing lagi. Yang dia buat betul, yang orang lain buat semua salah. Kalau kita nak buat, pastikan kita tahu seluk-beluknya, tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, tahu kenapa ulama mazhab Syafi'i buat begini, tak buat begini. Mazhab Hanafi kenapa buat begini, tak buat begini. Jadi kalau kita tahu sikit-sikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, insya-Allah lah
apa yang kita buat tu betul. Cuma jangan cepat melatah lah. Orang buat bergerak, kita kata bergerak ni sesat. Orang tak bergerak, tak bergerak ni tak betul. Kau sembahyang 30 tahun sudah, tak betul lagi sembahyang kau. Berlumba-lumba. Tengok siapa yang paling hebat ilmunya. Kalau kita menjatuhkan orang lain, kita lah hebat ilmunya. Orang menjatuhkan kita, dia lah hebat ilmunya. Dalam Islam bukan begitu. Dalam Islam bukan begitu. Talqin individu pula. Fa inna Aliyan karramallahu wajhah. Sesungguhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Ali tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya macam mana? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah. Engkau tunjukkanlah kepada aku jalan yang paling dekat untuk menuju kepada Allah. Rupanya ada juga jalan singkat. Orang cakap tak ada jalan singkat dalam Islam. Ada ni. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita daripada Sayyidina Ali. Aqrab ni paling dekat, terdekat. Qaribun. Allahumma in kana rizqi ba'idan faqarribhu. Dalam sembahyang duha kita doa, ya Allah, sekiranya rezeki aku ba'idan, jauh, faqarribhu, maka engkau berdekatkanlah, engkau dekatkanlah. Jadi qarib maknanya dekat, aqrab paling dekat, terdekat. Nah di sini ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah. Engkau tunjukkanlah jalan yang paling dekat untuk aku menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali tanya, wa ashaluha ala ibadihi, dan paling senang, paling mudah ke atas hamba Allah. Wa afdaluha indahu ta'ala, dan paling afdal di sisi Allah. Memang cerdik Sayyidina Ali. Dia tanya jalan pintas, lepas tu dia tanya hak paling senang, lepas tu hak paling bagus. Tengok, dah lah jalan tu jalan singkat, paling senang buat pula, lepas tu paling afdal pula. Kita nak cari yang paling afdal, lepas tu cari yang susah-susah. Sayyidina Ali cerdik, dia tanya paling dekat, paling senang, paling afdal. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaika bi mudawamati dzikrillah sirran wa jahran. Hendaklah engkau sentiasa berzikir, mengingati Allah ketika sirran, sunyi, bersendiri, wa jahran, dan ketika kamu berada di khalayak ramai ataupun duduk ramai-ramai, ataupun sirran, secara rahsia, senyap-senyap, wajahran, dan secara kuat dengan suara yang nyaring. Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Ali, ini jalan pintas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jalan pintas, sembahyang juga. Tak boleh jalan pintas zikir saja. Aku zikir di rumah, zikir di kenderaan, zikir dalam majlis, zikir semua zikir. Sembahyang jarang-jarang. Itu tak boleh. Sembahyang kena sembahyang juga. Cuma hati manusia ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lembut, dan untuk membentuk hati, untuk menggilam hati, untuk jadikan hati ini ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata alaika bi mudawamati dzikr. Kau kena sentiasa melazimi zikir sirran wa jahran. Dua-dua itu, secara sir dan juga secara jahr. Sir ni ketika sunyi, ketika senyap, ketika bersendiri, ataupun kita berzikir tak dengar suara di telinga kita, itu dipanggil sir. Nanti sampai tajuk dia, sampailah dalil-dalil apa kata ulama tentang zikir sirri, tentang zikir jahri. Zikir secara senyap, zikir secara nyaring. Mana lebih afdal? Ulama bincang panjang lebar. Faqala Ali sallallahu alaihi wasallam. Ali kata, kullun nasi dzakirun. Ya Rasulullah, semua manusia ingat pada Allah. Fa khassani bi syai'.
spesifik sikit wahai Rasulullah untuk aku. Spesifik sikit. Bagi jelas sikit macam mana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun jawab, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Perkataan paling afdal yang aku sendiri ucap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga para nabi sebelum aku ucapkan adalah kalimah la ilaha illallah. Bacalah dalam Quran kisah-kisah Nabi ajar manusia, Nabi Ayub ke, Nabi Idris ke, Nabi Saleh ke, semua Nabi dalam ayat Al-Quran, ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Mereka mengajak sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga sini. Nabi sebut la ilaha illallah. Walau anna samawati wal ardina, kalaulah sekiranya langit-langit dan bumi-bumi, maknanya 7 petala langit, 7 petala bumi, fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin la rajahat bihim. Kalau kalimah la ilaha illallah letakkan di atas satu timbangan, kemudian 7 petala langit dan 7 petala bumi diletakkan dalam satu timbangan yang satu lagi, nescaya kalimah la ilaha illallah akan lebih berat daripada 7 petala langit dengan 7 petala bumi. Nak bagi tahunya kehebatan kalimah la ilaha illallah. Pernah satu ketika, ini suatu cerita yang diberitakan kepada saya, cerita yang berlaku kepada seorang ketua. Dia bermusafir ke luar negara berdakwah. Kemudian musafir dengan beberapa orang jemaah, anggota, ahli kumpulannya. Kemudian bila sampai di negara ini, dia berdakwah. Bila berdakwah, dia cerita tentang kehebatan la ilaha illallah. Bila punya cerita, yang menerima dakwah, yang menerima seruan ini rasa panas. Bila cerita, dia rasa terkena pada diri dia. Cerita tentang la ilaha illallah sekiranya diletakkan dalam satu timbangan, 7 petala langit, 7 petala bumi letak dalam satu timbangan yang lain, Nabi kata akan berat lagi kalimah la ilaha illallah. Maka si pendengar tadi yang menerima nasihat rasa tak puas hati. Bila begitu dia cabar. Dia kata, kalau kau cakap kalimah la ilaha illallah ni lebih berat lagi, cuba timbang dengan seketul bata. Yang berdakwah ini rasa lain macam sudah. Habislah aku, dia kata. Sebab apa? Dia sebut sebagaimana yang Nabi SAW sebut. Tetapi bila dicabar, dia terasa macam ragu-ragu sekiranya diletakkan batu bata, kemudian diletakkan kalimah la ilaha illallah ditulis atas kertas, adakah bata ini akan jadi lebih berat ataupun kalimah la ilaha illallah? Di sini ada ilmu, tetapi keyakinannya tidak sampai. Lalu bila begitu, dia balik buat laporan kepada ketua. Dia cerita pada ketua tadi. Lalu bila cerita kepada ketua pun jadi risau juga, sebab dia ketua. Macam mana aku nak backing anak murid aku ni, ahli jemaah aku? Lalu dia pun berfikir, tak ada cara lain sudah, sembahyang hajat. Pagi besoknya itu yang cabar tadi nak datang lagi, nak tahu sejauh mana kebenaran percakapan orang yang berdakwah kepada dia. Kau dakwah kau bagus sangat, aku nak tengok, dia kata. Lalu satu malam itu sembahyang hajatlah ketua amirnya. Amir ni ketua lah dalam bahasa Arab ya. Amirnya bersembahyang hajat, berdoa sampai mengalir air mata. Tak tahu nak buat apa dah. Dia kata kalau ditimbang berat batu bata, habislah kita. Maknanya kemungkinan tak ada orang yang akan membenarkan kita. Bila sembahyang hajat, doa sampai ke pagi, tak berhenti sembahyang hajat, tak tidur. Doa, ya Allah, kau tunjukkanlah kekuasaanmu. Bila pagi besoknya diletakkan bata duluan. Di sebelah satu timbangan diletakkan bata. Maka timbangan ini berat sebelah bata. Kemudian ditulis kalimah la ilaha illallah, diletakkan sebelah lagi
Kemudian bila letak kalimah la ilaha illallah, kalimah ni sikit berat sampai ke bawah. Kuasa siapa? Ini kebenaran kata-kata Nabi. Tapi kita kena yakin. Kalau tak ada keyakinan, sekadar ilmu sahaja tak cukup. Ini beza ilmu dengan yakin. Kita tak sampai satu tahap lagi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke pagi, sembahyang hajat sampai ke pagi. Kenapa tidak terdesak? Sebab tak ada lagi orang cabar kita. Kalau ada orang cabar kita, mungkin akan jadi begini juga. La rajahat bihim. Nabi kata nescaya kalimah la ilaha illallah itu lagi berat. Wala taqumus sa'ah wa ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah. Dan tidak akan berlaku kiamat selagi ada di atas muka bumi ini manusia yang menyebut la ilaha illallah. Ini salah satu rahsia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala merahsiakan bila berlakunya kiamat. Sebab di atas muka bumi ini akan sentiasa ada manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan manusia ni begitu zalim, tak ada sudah yang menyebut Allah di atas muka bumi ini, maka saat itulah Allah akan hancurkan bumi ini. Kiamat akan berlaku. Kalau sekalipun ada orang yang menyebut la ilaha illallah, dia akan dimatikan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia tidak merasai kesengsaraan kiamat, kehancuran muka bumi ini. Ini disebut di dalam hadis. Thumma qala Aliyun, fa kaifa azkur? Ali ini minta lagi penjelasan daripada Nabi. Aku nak berzikir macam mana wahai Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ghammid ainaik, pejamkan kedua mata kau, wasma' minni, dan dengarkan daripada aku, dengar apa yang aku sebut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini Nabi sebut, Nabi ajar khusus kepada Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Thumma qulha thalathan. Kemudian Nabi minta Sayyidina Ali sebut 3 kali seperti mana yang Nabi talqinkan. Wa ana asma, dan Nabi kata aku pula yang dengar. Thumma fa'ala dzalika bi raf'is saut. Kemudian Ali pun buat seperti mana yang Nabi sebut sebanyak 3 kali dengan cara angkat suara, bukan pelan-pelan betul, tinggi sikit suara. Jadi kita sama-sama pejam mata, kosongkan hati daripada segala kesibukan dunia, tundukkan wajah kita ke bawah, hadirkan diri kita khusyuk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengar apa yang saya sebut sebanyak 3 kali la ilaha illallah. Kemudian selepas saya sebut, tuan-tuan sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beginilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Sayyidina Ali setelah Sayyidina Ali minta Nabi ajar kepada beliau. Sekiranya perkataan ini, kalimah thayyibah ini kita buat walau di mana kita berada, di rumah ke, di surau ke, di masjid ke, kita buat dengan hati yang penuh khusyuk, insya-Allah kita akan merasakan sesuatu, yaitu perubahan di dalam jiwa kita dan juga minda kita. Cuma saya pesan jangan buat dalam satu situasi saja, semasa memandu. Jangan pejam lama-lama, bahaya juga. Ustaz kena pesan juga nanti bersemangat. Okey.
Tengok, di antara talqin individu juga ialah apa yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, hadis lain lagi ni. Dalam Al-Awsat, Abu Nu'aim, Al-Hakim, Al-Bahaqi, Ibnu Asakir dari Bashir Ibnu Al-Khasasiyah. Ini sahabat yang lain lagi. An Bashir Ibnu Al-Khasasiyah radhiyallahu anhu qala, daripada Bashir Ibnu Khasasiyah radhiyallahu anhu, Bashir kata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liubayi'uhu. Aku datang jumpa Nabi untuk aku berbai'ah dengan Nabi. Faqultu, aku tanya Nabi, alama tubayi'uni ya Rasulullah? Di atas perkara apakah engkau akan bai'ah dengan aku wahai Rasulullah? Bashir tanya. Famadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghulurkan tangannya kepada Bashir. Faqala, maka disambung oleh Bashir, maka Nabi pun kata, tashhadu an la ilaha illallah wahdah. Engkau hendaklah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang esa, la syarika lahu, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini yang Rasulullah minta Bashir buat. Bashir bai'ah dengan Nabi untuk tidak menyekutukan Allah dan meyakini bahawa Nabi Muhammad itu Rasul dan hamba Allah. Yang kedua, wa tusalli as-salawatul khamsa li waqtiha. Kedua, Bashir kena bai'ah dengan Nabi untuk sembahyang 5 waktu sehari semalam. Ikut waktu dia. Waktu addi zakatil mafruḍah, dan menunaikan zakat fardu. Wa tasuma Ramadan, keempat puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan haji di Baitullah. Wa tujahid fi sabilillah, dan berjihad pada jalan Allah. Yang di atas tadi itu rukun Islam, dan berjihad bukan rukun Islam. Tapi Nabi bai'ah juga. Sebelum ni banyak sudah kita dengar pasal bai'ah. Qultu ya Rasulullah, apa jawab Bashir? Wahai Rasulullah, kulluna nuti', semua perkara di atas aku mampu, illa ithnain, kecuali 2 perkara, kata Bashir. Fala utiquhuma, 2 perkara ni aku tak mampu wahai Rasulullah. Bashir kata, pertama, az-zakah, aku tak mampu nak keluarkan zakat. Wallahi mali illa 10 zawdihunna mislu ahli wa hamulatuhunna. Demi Allah, aku tidak ada harta, yang aku ada 10 ekor unta saja. Itu pun untuk kurang susu bagi makan keluarga aku, dan untuk mengangkat barang-barang aku, mengangkat keluarga aku sebagai kenderaan bagi aku. Manalah ada harta banyak, miskin, nak bagi tahunya. Wa amal jihad, benda yang nombor 2 yang aku tak boleh buatnya jihad. Fa inni rajulun jabban, aku ni seorang lelaki yang pengecut, takut. Nak berperang bergegas sudah. Orang berperang di sana, kita di sini terkencing. Wa yaz'amuna anna man walla faqad ba'a bi ghadabin min Allah, dan mereka menyangka, umat Islam mengatakan bahawa siapa yang lari ke belakang kerana takut, sesungguhnya mereka menempah kemurkaan daripada Allah. Kalau nak berjuang, aku boleh berjuang, tapi aku takut, baru pegang senjata, orang kafir mula menyerang, aku takut, aku pusing belakang, lari. Sedangkan siapa yang berperang, lari, dari segi agama Islamnya, Bashir faham, siapa yang lari daripada medan pertempuran, dia menempah kemurkaan daripada Allah. Lari dalam Islam tak boleh. Awal-awal Islam 10 lawan 1 tak boleh lari. Sparring. 10 lawan 1 tak boleh lari. Siapa lari masuk neraka. Agama Islam tak bagi lari. Agak-agak kita kalau sekarang ni 10 lawan 1 boleh. Kalau 1 lawan 1, dia besar, aku kecil, tak sanggup. 10 lawan 1, tak tahulah. Dalam Islam, al-ana khaffafallahu ankum, lepas daripada Allah mewajibkan 10 lawan 1, iman manusia masa tu kental, akidah mantap.
Perjuangan hebat. Allah suruh lawan 10 lawan 1, tak boleh lagi. Bila Allah tahu iman orang Islam semakin hari semakin lemah, Allah bagi tahu dalam Quran, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang ni Allah telah meringankan bagi kamu. Wa alima anna fikum dha'fa. Kerana Allah tahu di kalangan kamu ini lemah imannya. Jadi 1 lawan 2. Sekarang ni kalau orang Islam dengan orang kafir 1 lawan 2, lawan tetap lawan. Jangan lari. Ini dalam Islam. Kalau lari untuk ambil langkah, orang silakan undur ke belakang untuk terajak. Nah itu tak apa. Tapi kalau undur ke belakang mau terajak, undur lagi ya tak boleh. Orang Islam tak boleh ada sifat pengecut. Oi, aku sabar pada dia, aku sabar ni. Kalau aku tak sabar habis entah. Rupanya dia sabar tengok orang lebih besar daripada dia. Oi, tinggi kesabarannya. Kalau tengok orang lebih kecil daripada dia, oi aku tengok engkau kecil jadi. Itu salah. Dalam Islam, dengan orang Islam jangan kita kasar. Dengan orang bukan Islam, dengan orang kafir, harbi memang kita kena kasar. Kalau berjihad 1 lawan 2 sekarang ini tak boleh undur ke belakang. Niat semua ya. Kalau berperang jangan kita undur 1 lawan 2. Tak boleh dalam Islam, haram hukum dia. Ini pengecut namanya. Wa ammal jihad fa inni rajulun jabban wa yas'amuna anna man walla faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa akhafu in hadara al-qital. Kata Bashir, aku takut sekiranya apabila peperangan meletus, an akhsha bi nafsi, aku sayangkan diri aku pula, rasa macam sayang je nyawa, nanti terpacung habis. Fa afirru wa abu bi ghadabin min Allah. Bila aku rasa sayang pada nyawa aku lari, lalu aku menempuh kemurkaan daripada Allah. Lebih baik aku tak pergi awal-awal lagi. Orang daftar nama untuk berjihad, aku tak daftar. Kenapa? Takut aku ini tak kuat aku. Begitu kata Bashir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu. Lalu Rasulullah pegang tangan Bashir. Apa kata Rasulullah? Kemaharakaha. Kemudian dia pegang tangan Bashir, digerak-gerakkan sikit tangan Bashir. Thumma qala ya Bashir, wahai Bashir, la sadaqata wala jihada fa bima idzan tadkhulul jannah. Wahai Bashir, sedekah pun tidak, jihad pun tidak, kau nak masuk syurga dengan apa? Nah, Nabi tanya, wahai Bashir, sedekah pun tidak, jihad pun tidak. Sedekah di sini maknanya zakat ya. Bukan sedekah kepada orang yang minta ni, zakat. Ya, banyak dalam ayat Quran, dalam hadis bila disebut sedekah itu adalah khusus kepada zakat. Kecuali ada qarinah-qarinah yang lain yang menunjukkan kepada sedekah yang sunat ini. Bila sedekah ini sedekah yang wajib. La sadaqata wala jihad fa bima idzan tadkhulul jannah, kata Nabi. Nak sedekah pun tak boleh, nak bayar zakat sebab apa? Miskin. Nak berjihad pun takut. Jadi kalau masuk syurga dengan apa? Kalau kita sekarang ini kita tanya, sembahyang pun tak mau, tutup aurat pun tak mau masuk syurga dengan apa? Aku sembahyang Pak Ustaz. Ini kata Nabi. Bukan saya yang kata. Nabi kata kepada Bashir. Bashir datang untuk bai'ah dengan Nabi. Kemudian dia tanya Nabi, ya Rasulullah, kau nak minta aku bai'ah dengan apa ni? Kononnya yang paling bagus. Nabi pun bagi tahu satu. Nah, Bashir kata, semua tu aku boleh buat, 2 perkara tak boleh buat. Tak boleh sedekah kerana miskin, tak boleh berjihad kerana takut. Ada alasan juga bagi Bashir. Kita sekarang ini banyak alasannya. Puasa, sembahyang, belum lagi aku dapat hidayah betul-betul. Tutup aurat, belum sampai seluar, tidak ready lagi. Ini Nabi tunggu Bashir ready kan? Tak. Jadi kita kena fikir betul-betul. Dalam Islam, kita tak boleh ambil separuh yang kita boleh buat, yang kita suka, yang sesuai dengan nafsu kita, kemudian tinggal separuh yang kita tak boleh buat, yang kita tak suka, yang tak sesuai dengan nafsu kita. Tak boleh dalam Islam. Bukan begitu. Dalam Islam, agama bagi sudah cara dia. Boleh nak tinggalkan, boleh nak pilih, tapi benda yang boleh pilih saja kau pilih. Benda yang tak boleh pilih, kau tak ada hak untuk memilih, kata Allah SWT.
Yang wajib Allah tak bagi pilih. Yang wajib kau nak atau kau tak nak, wajib kau buat. Ini yang wajib. Yang sunat kau boleh pilih. Kau nak jadi bagus, kau nak hampirkan dirimu dengan Allah, kau buat benda sunat, kau hampir diri pada Allah. Kau tinggal pun aku tidak kira sebagai dosa. Ini boleh pilih. Yang harus lagi boleh pilih. Kau mau buat suka hati kau, kau nak mau buat pun suka hati kau. Harus. Kau mau buat pakai baju warna kuning kah, baju warna hijau kah, baju warna biru kah, yang penting kau tutup aurat. Tutup aurat wajib. Tak boleh pilih. Jadi yang tak boleh pilih tadi jangan pilih. Yang boleh pilih ini kau pilih, ini kau pilih. Yang makruh kau tinggalkan lebih baik daripada kau buat. Jadi kalau kau buat juga tidak dikira sebagai dosa. Berapa benda yang Allah bagi kita pilih? 3 benda. 1 benda Allah wajibkan kita buat. 1 benda lagi Allah wajibkan kita tinggal. Yang ini tak boleh pilih juga. Nak kata nakkah kau tetap hamba, tak ada pilihan. Jadi bila engkau hamba, yang haram kau wajib tinggalkan, tak ada pilihan. Sekarang ni manusia semabuk, tahu semabuk? Keliru. Yang sunat dia pilih, yang haram pun dia pilih, yang wajib pun dia pilih juga. Yang wajib sembahyang, aku sempat sembahyang maghrib sama isyak saja. Yang zuhur sama asar tidak sempat, subuh tidak sempat. Jadi yang tu tunggu-tunggulah dulu, tunggu nanti sempat dulu. Tak boleh pilih. Benda ini benda pasti kena kita buat. Nabi tanya, ya Bashir la sadaqata wala jihad fabima idzan tadkhulul jannah. Kita ingat ini, ayat ini. Wahai Bashir, zakat pun tidak, jihad pun tidak, kau nak masuk syurga dengan apa? Agak-agaknya kau boleh masuk syurga tak? Kalau berjihad, kalau bersedekah, berzakat pun kita masuk syurga ni birahmatillah, dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Cuma Allah suruh kita beramal, Allah nak tengok siapa yang lebih baik amalannya. Orang yang baik amalannya Allah akan ganjari syurga. Kalau kita sikit lagi berhenti tempat bai'ah golongan wanita. Isyak masuk dah, tapi berhenti sebab lama ni cuti. Nanti tak ingat tempat berhenti, stesen. Kita berhenti di checkpoint muka surat 83. Wa ruwiya an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, aku sebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtarit alayya fa anta a'lamu bisyar. Syaratkanlah untuk aku sesuatu, kerana kau lebih berhak untuk buat syarat. Benda ini boleh, benda ini tak boleh. Begitu maksud sahabat Jarir ni. Qala, Nabi kata, ubayyuka ala an ta'budallaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a. Aku berbaiat dengan kau untuk kau menyembah Allah yang esa, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini perjanjian. Bukan Nabi ajar ni. Nabi berjanji dengan para sahabat. Para sahabat berjanji setia dengan Nabi. Maknanya bai'ah. Dan dalam bai'ah ni juga macam tadi adanya talqin. Begitu. Wa tuqimas shalah, hendaklah engkau mendirikan solat, wa tu'tiyaz zakat, dan menunaikan zakat, wa tansahul muslim, dan hendaklah engkau memberi nasihat kepada saudaramu se-Islam, wa tabra' minasyirki, dan engkau berlepas diri daripada syirik. Jangan kaitkan diri engkau dengan syirik. Daripada Jarir juga qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salat, untuk mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wa nusha likulli muslim. Ini riwayat lain lagi, dan untuk menasihati setiap orang Islam. Nabi bai'ah dengan mereka. Jarir bin Abdullah, Jarir bai'ah dengan Nabi. Maknanya bila berbai'ah, bila berjanji setia, tak boleh mungkiri. Tak boleh mungkir. Kalau kita cakap, Ustaz, tadi Nabi berbai'ah banyak-banyak tu banyak rukun Islam, tapi ada juga yang bukan rukun Islam.
Maknanya Nabi berbai'ah. Asalkan benda itu baik, maka diharuskan berbai'ah, dibolehkan berbai'ah. Bahkan bai'ah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa masalahnya kalau berbai'ah untuk tidak meninggalkan zikir? Apa masalahnya kalau berbai'ah untuk berzikir? Ada masalah? Tak ada masalah. Jadi di mana sesatnya? Nampak? Wan nusli li kulli muslim, dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam. Lafaz yang pertama daripada Jalil tidak ada likulli, untuk setiap. Lafaz yang kedua ada setiap. Maknanya ini adalah satu tugas yang berat. Sedangkan sudah ada ayat wa'mur bil ma'ruf, suruhlah buat benda yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan cegahlah daripada buat benda munkar. Tak cukup lagi ke ayat Quran. Apa guna kita bai'ah? Apa guna talqin? Nabi buat ke bai'ah, Nabi buat ke talqin. Ini Nabi bagi tahu, memberi nasihat. Setiap orang Islam ini begitu berat tanggungjawabnya. Kita jumpa orang Islam, kita bagi nasihat. Walaupun berat, Nabi berbai'ah juga dengan Jarir. Nabi suruh Jarir berbai'ah juga dengan Nabi untuk memberi nasihat. Kita sekarang ini orang Islam banyak tinggalkan nasihat. Tak pernah kita nasihat orang secara yang jujur. Kalau nasihat depan orang ramai, bukan nasihat itu. Kadang-kadang boleh menjatuhkan air muka. Nak nasihat, kita jumpa dia seorang sama seorang, ajak pergi kedai Yasin kah, makan roti canai kah, masa itu kita sembang dengan dia seorang sama seorang. Begitu cara nasihat. Ataupun duduk di tepi mana-mana, ataupun jalan sama-sama, lepas tu sembang bagi nasihat. Begitu baru cara nasihat. Bukan dalam majlis gedebung bong. Itu kasih bom, bukan kasih nasihat. Yang terakhir hadis daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala, Abdullah ibn Umar kata, kunna idza bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Kami, kata Abdullah ibn Umar, apabila kami berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dengar perkataan Nabi, arahan Nabi, ajaran Nabi, ala sam'i wa ta'ah. Bila kami dengar, kami taat. Tak banyak cakap. Bila dengar, taat. Dengar, taat. Inilah asas yang dibina di sisi ulama-ulama tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau orang biasa, bila dia dengar, dia nak dalil, dia nak itu, nak ini, tak puas hati kalau tak ada dalil. Hadis ini hadis dhaif ke, hadis itu hadis hasan, hadis sahih ke. Dia nak semua itu, baru dia nak buat. Tengok sahabat-sahabat Nabi, bila berbai'ah, kata Ibnu Umar, aku berbai'ah ala sam'i wa ta'ah. Aku dengar, aku taat. Tak banyak bicara. Kita sekarang ni banyak tanya daripada banyak buat. Itulah masalah kita. Lalu apa kata Nabi? Yaquluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benda dalam agama ni terlalu banyak. Lalu Nabi kata, fi mastata'tum, sekadar termampu dilakukan oleh kamu. Sekadar apa yang kamu larat, sekadar apa yang kamu sanggup. Fi mastata'tum. Tapi kita kena ingat, sekadar yang sanggup pun, yang wajib tetap kena buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kita, kecuali Allah bagi itu sekadar apa yang kita mampu untuk kebaikan diri kita sendiri. Yang lain lagi tu fi mastata'tum. Macam para sahabat, ada yang nak bangun malam sampai tak tidur-tidur, ada yang nak buat amal ibadat sampai tak nak kahwin. Nabi ajar semua itu adalah ibadat yang lebih. Nabi kata, tengok aku manusia yang jadi Nabi. Aku ibadat, aku tidur juga. Aku buat ibadat, aku kahwin juga. Jadi hidup kita mesti normal.
Tetapi apa yang diwajibkan oleh agama semua kita kena buat, apa yang dilarang oleh agama semua kita kena tinggalkan. Yang di tengah-tengah tu boleh kita pilih sekadar yang kita mampu. Allah tidak memberatkan kita apa yang kita tidak mampu. Jadi aku qouli hadza, setakat inilah untuk malam ini. Insyaallah malam yang last untuk kuliah kita tahun ini, sambung tahun depan. Tapi sebenarnya tahun Masihi saja tahun depan. Kalau tahun Hijrah ini tahun baru ni, kan? Mula tahun baru lepas tu berhenti dekat 2 bulan. Lepas tu kita sambung lagi. Ini yang terakhir untuk di sinilah. Malam besok di Kuna ada lagi yang last juga, cerita pasal Syiah sikit. Pak sana dia kata nak kasih meletup sikit pasal Syiah. Jadi diminta cerita pasal Syiah, insya-Allah. Kalau siapa-siapa yang kebetulan ke sana, bolehlah ke Masjid Daerah. Ya, Masjid Daerah kali panggil. Masjid Daerah kan? Masjid Daerah lepas maghrib insya-Allah sampai 7.30 lah, paling lewat pun. Jadi untuk di sini last malam ini, apa yang baik tu amalkanlah, apa yang tersalah itu kelemahan saya sendiri. Jadi saya minta maaf dengan tuan-tuan, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepanjang sebulan 2 bulan ni, kalau siapa yang mengamalkan zikir itu teruskanlah amal, karena itu adalah pahala untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.